Hello, Assalamualaikum. It's me again and welcome to my new video. Jadi hari ni, seperti yang kita tahu, Harimau Malaya terpaksa kecundang ataupun akur terpaksa pulang awal daripada kelayakan Piala Dunia. Namun, perjalanan itu terpaksa dan mesti diteruskan untuk sekurang-kurangnya kita dapat untuk pergi ke peringkat dan seterusnya kelayakan Piala Asia. Jadi, Malaysia tewas kepada Bahrain, Kuwait, di mana dua perlawanan, walaupun perlawanan persahabatan, ia tetap menjadi target untuk Harimau Malaya mengukur sejauh manakah keserasian pemain-pemain yang dipanggil. Jadi dekat sini aku nak ceritakan tentang tiga kontroversi yang hangat diperkatakan oleh peminat-peminat Harimau Malaya sendiri. Yang pertama adalah panggilan skuad Harimau Malaya pada kali ini, edisi kali ini, di mana kebanyakannya pemain-pemain JDT yang dipanggil, yang dibawa termasuklah Matt Davis, Corbin Ong, Adi Zafwan secara tentu. Kemudian kita ada Nazmi Faiz Mansur, kita ada Muhammad Sumares, Safi Rashid, Akhir Rashid, dan terdapat hanya segelintir saja daripada negeri-negeri lain seperti Azam Aziz, Syamil Safari. Kemudian ada Nur Syarul Izlan Talaha. Yang keduanya hangat diperkatakan oleh peminat Harimau Malaya itu sendiri, di mana barisan yang diturunkan oleh skuad kendalian Tan Cheng Ho ini juga menjadi isu hangat. Kita boleh lihat di mana Irfan Zakaria diturunkan untuk perlawanan-perlawanan penting. Kemudian kita boleh dapat lihat Wilhelm de Paula, pemain naturalisasi kita, sentiasa mendapat pilihan di hati untuk menjadi barisan terkuat Harimau Malaya untuk setiap perlawanan, sama ada Bahrain, Kuwait, UAE, Vietnam, Thailand sekalipun pada malam tadi. Jadi aku just nak bagikan sedikit pandangan bahawa Wilhelm de Paula ni adalah pemain yang sentiasa berada di bawah pantauan Tan Cheng Ho. Jadi aku sarankan kepada peminat-peminat, janganlah terlalu mengecam apa yang jurulatih kita sendiri buat. Kerana dia, Tan Cheng Ho ni sentiasa memantau perkembangan pemain sama ada dalam pitch, dalam padang, di atas padang ataupun training ground sekalipun. Jadi kita sendiri tak boleh nilai bagaimana prestasi beliau tunjukkan, dan dia mesti all out punya untuk dapatkan kesebelasan utama. Jadi bukan itu isu yang saya nak sentuh. Dan yang ketiga, isu yang hangat diperkatakan ialah isu naturalisasi Malaysia. Itu yang saya nak tekankan pada hari ini. Aku nak cerita sikit apa itu naturalisasi. Naturalisasi ni adalah prinsip dui kerakyatan yang diberikan kepada pemain import ataupun orang luar, migran yang datang ke Malaysia. Namun aku nak kaitkan sebenarnya prinsip dui kerakyatan ni pernah digunakan suatu ketika dahulu, tetapi memegang nama ke atas konsep jus soli. Okey, jadi aku nak ceritakan dulu apa itu jus soli dan ada kena ke dengan naturalisasi. Jus soli, perkataan yang digunakan kalau kita sendiri belajar sejarah atau pernah mengetahui sejarah tanah Melayu dulu. Jus soli digunakan pada tahun 1945 yang diperkenalkan oleh Malay Union, dan kemudiannya mendapat tentangan, dan setelah berunding dengan penduduk-penduduk tempatan, penduduk tanah Melayu pada 1946, penduduk tanah Melayu terpaksa akur untuk menerima konsep prinsip jus soli ini. Apa itu jus soli? Jus soli adalah sama juga dengan prinsip naturalisasi, dui kerakyatan yang diberikan tetapi secara mudah oleh pihak Malay Union, di mana penduduk baharu yang lahir di Malaysia dan juga di Singapura akan automatik menjadi rakyat Malay Union. Tetapi mendapat tentangan yang kuat, penduduk tanah Melayu terpaksa akur disebabkan ini adalah cara untuk memudahkan tanah Melayu mendapatkan kemerdekaan. Itu sentimen yang digunakan oleh pihak British sendiri. And then apa syarat-syarat dia? Syarat-syarat untuk menjadi kerakyatan, untuk mendapatkan kerakyatan ketika itu, di mana imigran dari luar, sama ada dari China, dari India ataupun pedagang yang
menetap di tanah Melayu selama tidak kurang daripada 10 tahun akan mudah untuk mendapatkan kerakyatan. Tetapi penduduk tempatan, penduduk tanah Melayu ada buat sedikit di mana kita panggil konsep penggangan, di mana untuk mendapatkan kerakyatan di tanah Melayu ada beberapa perkara yang tidak boleh disentuh ataupun tidak boleh dipertikakan. Contohnya ada 4 perkara. Yang pertama adalah hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Yang kedua adalah di mana agama institusi beraja tidak boleh dipertikakan, tidak boleh mempertikakan hak keistimewaan institusi beraja. Dan yang ketiga adalah di mana bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi dan agama Islam menjadi agama rasmi wilayah Persekutuan Tanah Melayu. Jadi aku akan berbalik semula kepada naturalisasi. Okey, naturalisasi ini juga sama, cumanya dia lebih ketat sedikit. Dia tidaklah semudah Jusoli di mana untuk mendapatkan kerakyatan itu lebih mudah sebab dia hanya berunding dengan pihak Malay Union iaitu pihak British. Untuk naturalisasi ini pula, kalau kita tengok kita ada 3 pemain yang dipanggil oleh skuad Harimau Malaya oleh kendalian Tan Cheng Ho sendiri, iaitu Muhammadul Sumareh, Lee Ridwan Krasniki dan juga Guilherme de Paula. Aku tak suka sebut sangat Guilherme de Paula. Kenapa orang masih sebut Guilherme de Paula? Nama dia Guilherme de Paula. 3 pemain ini tapi sebelum tu aku cerita tentang syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia adalah untuk mendapatkan kerakyatan di negara kita adalah melalui naturalisasi. Yang pertama adalah mestilah menetap berumur lebih daripada 21 tahun, kemudian menetap di Malaysia tidak kurang daripada 10 tahun 5 tahun, maksudnya lebih. Kemudian berkelakuan baik, maksudnya tiada rekod jenayah atau dan sebagainya adalah syarat-syarat dia lagi. Kemudian boleh berbahasa Melayu dengan baik. Jadi aku nak cerita tentang bagaimana Muhammadul Sumareh ni boleh mendapatkan kerakyatan naturalisasi. Pada awalnya beliau berkelana ke Malaysia bermain dengan Terengganu FC dulu pada tahun 2012 pada umurnya seawal umur 18 tahun. Dan sekarang beliau sudah lebih kurang 8 tahun di Malaysia. Beliau dinaturalisasikan pada tahun 2018 dan kini bermain untuk pasukan JDT. Okay, untuk Lee Ridwan Krasniki pula, beliau mendapat kerakyatan Malaysia pada tahun 2019-2020 begitu. Pada awalnya beliau diambil juga oleh Tan Cheng Ho sendiri. Lee Ridwan Krasniki ni diambil daripada klub Turki, dibawa ke Kedah dan kemudiannya bermain untuk Melaka, bermain untuk Melaka. Kemudian dia pergi ke Johor Darul Takzim dan kini bermain bersama Newcastle United Jet. Dan yang terakhir adalah Guilherme de Paula. Guilherme de Paula ni pada asalnya berkelana ke Malaysia, bermain untuk pasukan Selangor, kemudian bermain untuk pasukan PDRM, KL United, Perak dan kini bermain bersama menjadi pemain Johor Darul Takzim. Mereka juga Guilherme de Paula juga dinaturalisasikan pada tahun 2020. Jadi, apa sebenarnya isu yang perlu dititik beratkan dalam isu naturalisasi? Bagi aku sendiri, program naturalisasi ni boleh, cumanya seperti yang diperkatakan oleh Tengku Mahkota Johor, perlu ambil pemain-pemain yang lebih muda. Bermaksud, sekiranya hari ini kita naturalisasikan seseorang individu, pemain itu sendiri, perlulah mempunyai perancangan untuk 5 ke 6 tahun lagi untuk mewakili pasukan negara. Cumanya bagi aku naturalisasi ni perlu dihentikan sebab kita masih lagi ada pemain heritage, pemain kacukan. Kita ada Dion Coles yang baru dipanggil daripada Midland daripada kelab luar, mempunyai dia berdarah kacukan. Dion Coles, kita ada Sam Somerville, kita ada Daniel Ting, kita ada Dominic Tan. Kemudian kita ada Matt Davis, kita ada Corbin Ong, kita masih ada lagi pemain yang belum dipanggil iaitu Wan Kuzin, Wan Kamal. Jadi bagi aku itu sudah memadai. Pemain tempatan kita juga berkualiti, pemain kacukan kita sudah pun berkualiti. Cuma sehingga kan sehingga kan selepas ini dikatakan Tengku Mahkota Johor sendiri yang
rela hati untuk mengendalikan struktur organisasi FAM itu semula, di mana baginda memberitahu bahawa baginda ingin menjadi ketua yang menggerakkan bola sepak Malaysia ni lah, memberikan coaches, facilities dan tidak menjanjikan kejayaan yang cepat, tetapi ada peningkatan dari semasa ke semasa. Baginda juga mengatakan bahawa skuad kendalian Harimau Malaya ni sendiri mempunyai sedikit masalah dari segi leadership. Jadi itulah yang aku nak ceritakan mengenai naturalisasi. Namun secara keseluruhannya Itali juga pernah tersingkir daripada pergi ke Piala Dunia. Ini kan Malaysia yang susah untuk ke Piala Asia sekalipun. Jadi bagi aku peluang untuk kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi itu lebih baik, dan aku setuju untuk baginda Tengku Mahkota Johor untuk memberi idea dalam apa yang perlu diteruskan oleh FAM. Kalau kita lihat pengambil alihan kuasa beliau terhadap pasukan JT hanya kurang daripada 10 tahun beliau manage pasukan tersebut. JDT mampu ke peringkat ACL dan pernah menjuarai Piala Asia. Jadi apa pendapat korang? Korang boleh komen kat bawah. Aku tak kisah apa-apa saja. Thanks for watching. I'll see you soon. Bye bye.